Okay, welcome back to my channel. Kita continue dengan our lesson in part 2, forces in equilibrium. Okay, you may refer your textbook page 21. Okay, example number 1, page 21. Okay, look at this situation. Okay, figure 1.26 shows a stationary lamp hanging from 2 string. Maksudnya ini katakan ini dinding. Okey, ada satu lampu dekat sini dan lampu ini digantung pada dua tali. Tali ni kita labelkan sebagai tension, and then bila tension ni nilai yang tak sama, so ini kita labelkan sebagai T, ini force kita labelkan sebagai P. Okey, tengok lagi apa maklumat dia beri. The tension T is 8 Newton. Dia dah bagi dah nilai tension is 8 Newton. Okay, and the string is inclined at an angle of 60 degree, digantung pada sudut yang condong pada sudut 60 darjah above the horizontal as shown in the diagram. Okay, calculate the magnitude of the tension and the weight of a lamp. So dalam buku teks dia ada dua cara. Cara yang paling mudah adalah menggunakan resolution of a force seperti mana kamu belajar sebelum ini. Okay, so kita pergi kepada contoh 1. Okay, example 1. Okay, you refer in page 21. Okay, so cikgu lukiskan situasi dekat sini. Okay, katakan cikgu lukis gambar dinding, ada satu lampu. Okay, ada lampu dekat sini. Lagi apa yang kita ada? String. Okay, string cikgu. Okay, so cikgu ikut buku teks ya. Okay, so dia lukis kat sini. Oh, tak nampak, cikgu guna marker pen lah supaya nampak jelas. Okay, yang ni cikgu labelkan sebagai P, force P, and then here there is a force here. Okay, T for the tension 8 Newton, dia dah bagi dekat sini 8 Newton, and then it given you the angle 60 degree. Okay, and then it just give like this, dia macam ini, dia bagi macam ni saja. So ini soalan dalam buku teks. Kalau nak nampak lagi, nak bagi sama, ni ada dinding kan, ni ada tak tahulah bumbung ke apa ke, so dia ada wall kat tepi ni. So ini buku teks, kamu tengok pada figure 1.26. Okay, so daripada soalan yang diberikan dalam exam, so kamu kena susun balik daya-daya ni supaya menjadi right angle triangle, ataupun kamu kena susun balik supaya dia bentuk pada aksis yang tepat, yang betul. Okey, kalau kita tengok soalan yang pertama. Okay, the first question, calculate the magnitude of the tension P. Okay, calculate the magnitude of tension P. So kalau kamu tengok dekat sini, P dekat sini, yang ni W, yang ni T. So macam mana kamu nak resolve kan? Sedangkan yang kita dah belajar dalam sebelum ni, bila nak resolve of a force, mesti ada right angle triangle like this, kena susun. Jadi kamu kena ada mindset, okay, this is my challenge, I need to create my own right angle triangle. Kena buat sendiri segitiga bersudut tegak. Okay, so bila dekat sini dia bagi tahu dekat sini is a forces in equilibrium. Okay, so konsep dekat sini, bila konsep konsep equilibrium ni, keseimbangan daya ni, jadi resultant force on the lamp is equal to 0. So resultant force, konsep dekat sini adalah resultant force is equals to 0 Newton. Okay, bila kamu dah ada idea resultant force is a 0 Newton, bukan on ya, 0 Newton. Okay, jadi kita tengok kepada horizontal force. Okay, so this horizontal force dia ada P, so ada dot kat sini. So kamu kena create satu force yang baru. Jadi kamu create, katakan cikgu guna pen merah, cikgu guna highlighter lah bagi kamu nampak kan. Okay, so let's say
Cikgu lukis satu garisan dekat sini. Oh, tak nampak. Tak apalah, cikgu guna marker lah. Okey, macam ni. Nampak tak? So cikgu lukis satu force dekat sini. Katakanlah cikgu labelkan, sebab ini paksi X, cikgu labelkan sebagai Fx. Ini paksi X, cikgu labelkan pada Fx. Cikgu tak nak letak P sebab P dekat sini. So cikgu letakkan Fx kat sini. So disebabkan Fx dengan P is resultant force is equal to 0 kan. Bila dia kata resultant force equal to 0, bermaksud sebenarnya daripada sini, okay, Fx is equals to P. So itu idea dia. Okay, jadi untuk dapatkan P, kamu kena dapatkan Fx. So ini kita dah nampak dah. Okay, this is a right angle triangle. Okay, so kita bentuk right angle triangle dekat sini. Macam ini, macam ini, macam ini kan. Right angle triangle. Okay, so right angle triangle dekat sini. So this is angle theta. So apa formula yang kamu nak guna sekarang ni? Ingat balik. Kan cikgu cakap bila ada satu sudut, ada satu force bersebelahan, sit behind to the angle and the tension at the inclined plane. Nampak tak segitiga ni? Fx yang kita nak cari ni bersebelahan. So bila dia bersebelahan, dia akan jadi cosine. Kalau kita nak cari Fy dekat sini, dia jauh dengan sudut, dia berdosa kan, dia akan jadi sin theta. Itu cara cikgu hafal. Okay, boleh ya? So Fx equals to P. So dia akan jadi dekat sini okay, tak apa. Cikgu akan terus cikgu ambil dekat sini Fx, okay, Fx sama dengan force tadi 8 Newton kan. Fx is equals to F cosine theta yang kita dah belajar sebelum ni. Fx, F cosine theta. Okey, jadi bila kita nak Fx saja, okey, jadi kita masukkan nilai, kita nak Fx. So F yang kita masukkan kat sini ialah 8 Newton. So 8 Newton. Newton tak payah tulis. Okey, and then cosine theta. So theta yang kita ada sekarang ialah 60 degree. So 60 degree. Okay, so now you just press calculator, you akan dapat jawapan Fx is equals to 4. Dalam physics, unit is important, so you remember force is Newton. So your answer is Newton. Now you get the answer for A, magnitude of the tension P. Okay, so how to get the weight of the lamp? So ini cikgu guna kaedah leraian daya. Okay, so for question B, soalan tanya weight of the lamp. Weight of the lamp, W. So kita nak cari lamp dekat W ni kan. Okay, so secara dasarnya, secara asasnya sama konsep. Kamu kena bentukkan semula right angle triangle. Yang mana kena susun balik, mesti bentukkan segitiga bersudut tegak. So how to arrange? How to you rearrange? Okay, katakanlah cikgu labelkan W ni macam ni kan. Okay, katakan cikgu highlight dekat sini, yang ni W warna orange ni. So kamu kena pindahkan, you need to bawa. Okay, katakan yang ni cikgu guna marker pen ni. Okay, highlighter nampak tak anak panah ni, buat macam ni, dia macam ni kan, cikgu gantikan dengan W. So yang W ni kamu kena pindahkan supaya dia jadi right angle triangle kepada sudut yang ada, yang sedia ada. So nampak tak, ini daya dia, weight. So cikgu nak pindahkan, bila pindah dia mesti parallel, dia mesti follow. Jangan ubah apa-apa. Jangan pula bila kamu pindah, kamu pergi pusing sini. Tak boleh. So kalau dia macam ini, kamu pindahkan macam ni. Kalau force tu macam ini, kamu pindahkan force tu begini. Okay, nampak tak? Pindahkan. Jangan ubah kecondongan. So force kat sini W. So bila you pindahkan ke atas, dia jadi macam ini. Cikgu saya ingat. Okay, nampak? So W yang di bawah ni pindah P ni atas. So cikgu pindahkan sekarang ni. Okay, so cikgu punya idea, cikgu nak pindahkan macam ini. Dia jadi macam ini. Okay, jadi cikgu akan dapat satu jawapan yang baru. Okay, bukan jawapan baru, cikgu akan dapat satu segitiga right angle triangle yang baru. Nampak tak? Dia macam ni. Okay, so this is actually W. So bila W dekat sini, okay, ingat alternate angle. Kalau sini 60, sini akan jadi 60. Okay,
So ini adalah Fy. So W ni sebenarnya adalah Fy. W ni bersamaan dengan Fy sebab dia force yang berada pada paksi Y. So bila Fy dengan sin dekat sini, okay, we just refer at the right angle here ya. Yang ni cikgu buang. Cikgu nak kamu nampak dekat sini saja, this triangle. Okay, this is Fy. This is 60, nampak tak? Fy ni dia tak ada bersebelahan dengan 60, dia berdosa, dia jauh daripada sudut ni, dia berdosa. Jadi dia kena guna sin theta. Sin berdosa, sin theta. So dia akan jadi dekat sini W. Okay, so kita ambil Fy dekat sini. Okay, Fy is equals to F sin theta. Sebab cikgu tengah mengingat formula. Okay, so Fy sama dengan F tadi adalah F dekat sini, force yang hypotenuse ni, force dekat sini adalah label 8 Newton. So 8 Newton. Sin theta, theta 60. So if you calculate, you akan dapat Fy sama dengan 6.93 Newton. So ini contoh cara menggunakan resolution of a force. Okay, I hope all of you is understood this example by using calculation. Okay, for a method 2, if you refer in the textbook, dia ada ajar guna scale drawing of a triangle of a force. How to use a scale drawing. Yang ni memang paling best. Cikgu suka scale drawing ni, tapi dia ada satu syarat. Kalau dalam exam dia ambil masa, dan kamu kena ada dua peralatan ni, protractor and also a ruler. So let me explain how to answer by using a triangle of a force. Okay. Okay, cikgu ambil soalan A kan. Okay, soalan A masih lagi sama, calculate the magnitude of the tension P. Okay. Sekarang ni daripada soalan, okay, first you need to draw by using a real scale. Okay, kalau kamu tengok soalan ni yang diberi, dia dah ada, okay, katakan cikgu susun, cikgu just ambil dekat sini saja sebab kita dah lukis ni tadi. Okay, di sini kita ada objek. Okay, this is the object. Okay, dia ada W dekat sini. Ni soalan dia, dah ada W. Okay, dia bagi sini P, dia bagi sini tension T sama dengan 8 Newton. Itu soalan yang diberikan, dan dia bagi sudut 60 darjah. So daripada sini kamu kena susun balik supaya dia jadi right angle triangle in the axis. So maksudnya dalam satah. Okay, jadi apa yang cikgu nak buat sekarang ni? So cikgu susun. So P ni, okay, so P ni cikgu bawa pergi sini, W cikgu bawa pergi atas. So susun semula. So cikgu lakarkan dahulu. So cikgu punya idea, okay, macam ni. So cikgu akan buat okay, P cikgu bawa pergi sini. Okay, P macam ni kan. Okay, so cikgu bawa tukar P ni sebelah sini. Ini kalau nak gunakan scale method, cikgu bawa P, cikgu bawa P sini. W cikgu tukar ni atas. So ini W. So cikgu nampak segitiganya dekat sini. Okay, so yang ini yang cikgu keluarkan idea dia. Okay, so syarat dia mesti guna pembaris. Okay, first you need to draw the axis. Okay, and then make sure the axis must be a 90 degree. Okay, katakan cikgu buat dot dekat sini. Okay. Okay, kita buat 90 degree ya. This is for axis. Okay, nanti kamu cuba di rumah. Okay, so cikgu ambil the left part sebab cikgu nak carry forward, kita nak follow betul-betul. Okay, and then this axis is x axis. Okay, P dekat sini kan. So angle dekat sini soalan 60 darjah. So you need to measure 60 degree by using a protractor. Okay, 60 degree is here. So nampak tak 60 darjah? Cikgu buat dot dekat sini. Okay, a dot. And then I draw a straight line to the dot. Move to the origin macam ini. Okay, so nampak tak ini garisan yang cikgu nak buat tension T ni. So sebelum kamu buat apa-apa, kamu kena determine to the measuring scale. Kamu kena buat scale.
Okay, so next step, first adalah kamu drawing a graph. Okay, you draw axis. Yang kedua, kamu kena create a scale. So ini 8 Newton kan, 8 Newton. So cikgu create a scale. Katakan cikgu follow buku teks, 1 cm is ratio to 2 Newton. So kamu boleh buat create sendiri lah. Kalau kamu nak create 1 cm 1 Newton pun boleh. So cikgu create 1 cm 2 Newton. Jadi soalan sekarang 8 Newton. So kalau 8 Newton, agak-agak berapa? Adalah 4 cm. Macam tu je. So kamu buat ratio dekat sini. So 4 cm. Jadi garisan ni mesti 4 cm sahaja. So cikgu measure balik daripada sini kepada garisan tersebut, 4 hanya sampai sini. So sebenarnya sini je sampai 4. Jadi inilah yang cikgu terus buat anak panah. Okey, katakan cikgu stop sampai sini. Yang ni kalau boleh guna liquid, kita liquidkan balik. Kalau kamu guna pensel, you can erase. Ya, boleh padam. So katakan cikgu tak nak kamu confuse, kalau guna pensel padam, so cikgu dah padam. So inilah jarak 4 cm. So this is actually 8 Newton. So cikgu label sebagai 8 Newton, di mana this is 4 cm. Okay. Lepas tu paling senang, sebab ini adalah konsep melukis. Sebab bila kamu dah lukis ikut dia punya measurement, this is 60 degree, this is a scale. So jawapan kamu akan dapat tepat guna pembaris. Okay, and then you resolve this force. Okay, kamu tengok cara cikgu resolve force ni. Okay, katakanlah, tapi kamu kena tegak tau. Okay, katakan cikgu cuba ya, cikgu cuba ya, harap dia tegak lah. Okay, so cikgu check balik resolution of the force cikgu. Okay, correct, this is 90 degree. So cikgu dapat dekat sini, yang di bawah ni apa? W kan? So kalau dekat sini dia kata W, jadi yang ini pun sama akan jadi W, dia selari. Okay, and then cikgu akan label, tadi dekat sini dia bagi sini P. Kalau dia kata kat sini P, dekat sini pun kita boleh ambil nilai P, sebab kita nak nilai, kita bukan nak nilai positif atau negatif, we just need a value, a magnitude. Okay, so this is P. So cara nak dapatkan, okay, how to get the answer for weight and P. So katakan soalan A tadi dia tanya P berapa, soalan B dia tanya weight berapa. Kalau guna scale drawing, kamu just guna pembaris. Okay, berapa jarak dekat sini? Yang cikgu nampak dekat sini, nampak tak? Ini W, berapa jarak dia? 3.5. 3.5 ni untuk apa? W. So W sama dengan 3.5 cm. Okey, P, cikgu dapat jawapan 2 cm. So sama tak dengan buku teks? Okey, correct. Okey, so bila dah dapat jawapan cm, you need to change in Newton. Okey, so how to change? Sama saja, 1 cm 2 Newton. Bermaksud cm nak tukar Newton kena darab dengan 2. So kalau 2 cm, so the answer for P is actually 2 Newton. Inilah jawapan akhir. Kalau 3.5 darab dengan 2 dapat 7 Newton. So the answer is 7 Newton. Nampak tak? Syarat mesti ada protector, mesti ada ruler, and your drawing must be perfect. Sama jawapan, sama. Jangan risau. W, B ni, tapi dia ada perbezaan dalam beberapa decimal point kan. Okay, sebab ini sin 60, dia akan ada more decimal here. Kita round off pada 2 decimal places. Nampak tak? 6.93. This is 7 Newton. This is 4 Newton. Tengok. Sorry. 2 times 2 is equals to 4. Nasib baik cikgu nampak. Okay, so 4 Newton. This answer for force P is also 4 Newton. So nampak tak ideanya di situ? Okay, so we continue the next example in the next part. Okay, don't forget to follow my channel.